Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk berada di muka bumi ini dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Semoga kita dapat manfaatkan masa yang ada untuk meningkatkan kualiti diri kita sebagai hamba Allah, seterusnya dapat melaksanakan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Islam amat mengambil berat dalam membentuk keluarga yang harmoni. Pembentukan keluarga dalam Islam bermula dengan ikatan perkahwinan antara lelaki dan wanita secara sah mengikut hukum Islam itu sendiri. Apabila rumah tangga itu dibina dengan asas yang sempurna dan sah, maka ia akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, membina keluarga yang bahagia dan harmoni mestilah mengikut ajaran panduan yang telah digariskan oleh agama Islam itu sendiri. Maka keluarga merupakan satu institusi penting dalam membentuk kepribadian yang terunggul. Ia juga menjadi tempat tumpuan masyarakat sekeliling bagi menilai kebaikan atau keburukan dalam sesebuah keluarga. Dengan demikian, menjadi tanggungjawab kepada setiap insan untuk membentuk keluarganya ke arah kebaikan dan kebahagiaan. Setiap keluarga bertekad untuk melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Justru kami daripada Jabatan Dakwah Masjid Darul Ma'mur telah melakukan satu program khusus membicarakan berkaitan keluarga sepanjang tahun 2022 ini. Pada setiap bulan minggu ketiga, kami menampilkan para penceramah dan juga terdiri daripada asatizah yang mana mereka akan berkongsikan kepada kita semua berkenaan ilmu ataupun panduan-panduan dan juga nasihat-nasihat untuk kita mendidik keluarga. Jadi, tanpa membuang masa, pada malam ini, saya tampilkan Ustaz Ma'az Salim, Naib Qadi dan juga Imam Eksekutif Masjid Al-Istighfar untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Matlamat Hidup Berkeluarga. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton di Facebook Masjid Darul Ma'mur yang dikasihi, yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur dan sangat gembira dapat bertemu dengan semua pada malam hujung minggu untuk sama-sama ialah kita bersilaturahmi, untuk sama-sama kita penuhi ruang yang ada ini walaupun anda sedang berada di rumah atau di mana sahajalah. Saya kira masa itu akan diberikan keberkatan melalui apa yang kita buat, melalui apa yang kita laksanakanlah, apa yang kita spend dalam masa kita. Jadi insya-Allah kalau masa yang kita spend hari ini, sekarang ini adalah dengan niat dan harapan untuk sama-sama masing-masing untuk memberikan nasihat,
dan memberikan semangat dan galakan antara satu sama yang lain, insya-Allah akan diberkatilah masa kita. Jadi alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah kita bertemu pada hari ini, pada malam ini dalam satu ceramah yang bersirilah tentang keluarga, siri keluarga. Jadi saya ingin berkongsi berkenaan dengan matlamat berkeluarga sebagai permulaan. Jadi bila kita katakan tentang keluarga, keluarga ni adalah terdiri daripada beberapa individu lah, unit. Paling kurang keluarga tu terdiri daripada 2 orang, suami dan isteri, ataupun ibu, anak, bapa, anak. Jadi asalkan 2 orang lah, ya. Jadi untuk nak daripada awal lagi kehidupan berkeluarga, biasanya kita akan cakap tentang kehidupan alam rumah tangga. Jadi sebelum kita nak berkeluarga, kita mulakan dulu dengan pernikahan. Dan bila kita katakan tentang nak pasang niat dan matlamat, memang sangat-sangat diperlukanlah. Kerana di dalam Islam, penekanan untuk ada niat itu sangat penting. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan urusan itu hendaklah didasari dengan niat, dimulakan dengan niat, dan setiap orang akan dibalas dengan ganjaran ataupun akan diberikan bimbingan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka pada hari ini, sekiranya di kalangan tuan-tuan puan-puan yang menonton sudah pun berkeluarga, tidak menjadi kesalahan untuk kita pasang niat lagi ataupun perbaharui niat kita di dalam berkeluarga. Tak kiralah sama ada sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, ataupun yang dah jadi nenek sekalipun, boleh kita review balik, kita lihat balik kita punya niat di dalam kita nak berbakti dan berkhidmat kepada ahli keluarga kita. Saya selalu bila jumpa dengan pasangan-pasangan yang nak berumah tangga, jadi mereka perlu bertemu dengan saya dalam satu sesi lah, iaitu sesi face to face. Kita pun bertanyakanlah tentang bagaimana persiapan mereka dan bagaimana niat dan apakah tujuan mereka di dalam nak mendirikan rumah tangga. Jadi rata-ratanya alhamdulillah kebanyakannya tahu mereka punya matlamat tu jelas kan, untuk nak apa, untuk nak bina keluarga yang bahagia, untuk nak hidup, untuk nak membahagiakan pasangannya, untuk nak jadi bapa, untuk nak berdikari, untuk nak move kepada fasa yang seterusnya. Maka niat-niat tu semua tu baik, alhamdulillah, tidak dapat dinafikan niat yang baik. Tapi kita kalau boleh kembalikanlah niat kita itu, yang pertama, tujuan niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi, niat lillahi ta'ala, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan redha Allah. Itu sangat penting, kerana kalau kita buat sesuatu urusan, bahkan perkahwinan itu sendiri adalah satu ibadah, dan dia punya ibadah bukan je dalam majlis kahwin, bukan sahaja time akad nikah, tetapi perjalanan rumah tangga, perjalanan keluarga itu sendiri merupakan satu ibadah. Jadi kalau kita mulakan, first kali kita niat dengan matlamat kita adalah untuk mendapat redha Allah, memberikan satu suntikan yang berlainan. Sebenarnya memberikan satu suntikan yang berlainan kalau kita niatkan itu kerana mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita niat sedemikian, kita tidak meletakkan jangkaan yang tinggi dan kita tidak meletakkan diri kita sebagai matlamat utama. Maknanya kita mendidik jiwa kita, this is not about me, this is not about keluarga, tetapi ini hanyalah untuk memberikan satu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua, niat yang kedua adalah untuk kita menjunjung sunnah. Menjunjung sunnah Nabi SAW. Maknanya kita dah bersedia, sama ada yang dah berumah tangga ataupun yang belum, pasanglah niat ini. Yang sudah berumah tangga, yang dah jadi bapa ke mak ke, tetap boleh kita lakukan ini. Niatkan supaya nanti lepas ni apa sahaja aku lakukan untuk keluarga aku sebenarnya ingin mendapat pahala sunnah. Kerana kadang-kadang kita tak sedar, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Kadang-kadang kita tak sedar kita punya rutin harian ni sebenarnya banyak yang kita sedang mengamalkan sunnah.
Sebagai contoh, paling senang sekali kalau seorang ibu itu kejutkan anak untuk solat. Dengan memberikan galakan, dengan mengajak anak-anak itu solat, itu sendiri merupakan sunnah. Seawal pagi lagi, kita mula daripada pagi lah. Bangun pagi, siapkan sarapan. Tak kisahlah yang siapkan tu sekarang dua-dua bekerja lah, kebanyakan keluarga. Yang siapkan sarapan itu lelaki ke, suami ke, isteri ke, yang siapkan sarapan itu juga adalah sunnah, kerana tujuannya adalah untuk memberi makan. Memberi makan, kan? Memberi makan itu adalah sunnah yang umum. Ini memberi makan kepada ahli keluarga bagi ayah itu merupakan nafkah, dan nafkah sebahagian daripada tuntutan sunnah juga. Kalau daripada seorang isteri itu menyediakan makan, memasak untuk keluarga, maka ini juga merupakan sunnah. Niatkan sekali, ini semua adalah sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, di dalam nak merancakkan lagi hubungan kekeluargaan antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak dan sebagainya. Dan kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang terbaik untuk ahli keluarganya. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk ahli keluarganya. Jadi Nabi tak kata sebaik-baik kamu itu ialah orang yang ada pangkat tertentu. Sebaik-baik kamu itu orang yang ada duit, ada apa, orang yang kaya. Tetapi Nabi kata the best among you is who is the best among towards his family. Maknanya cara dia layan ahli keluarganya, sama ada dia suami atau isteri, sama ada dia ibu ataupun seorang ayah. Asalkan kalau komitmen dia, treatment, layanan terhadap ahli keluarga tersebut, layanan yang tip-top, mantap, maka insya-Allah itu juga merupakan sunnah Nabi SAW. Membahagiakan anak, ya, bercerita-cerita dan mengambil berat tentang pelajaran anak, tentang kebajikan anak, makan minum anak, berbual dengan anak. Ini semua day to day kita boleh raih pahala sunnah, kan? Tanpa kita sedari. Kemudian bagaimana juga Aisyah sebagai isterinya menceritakan Nabi SAW, kalau baginda selalu ada kat rumah, Nabi ni orang yang sentiasa berikan perhatian, sentiasa dalam khidmat untuk ahli keluarganya. Apa maksud khidmat ni? Khidmat, selalu kita dengar khidmat masyarakat. Apa kata kita dengarkan pula tentang khidmat keluarga? Jadi Nabi ni berkhidmat bukan hanya untuk masyarakat, tetapi berkhidmat untuk ahli keluarga. Okay, kita kena make a point. Kita harus komit di dalam nak memberikan khidmat untuk ahli keluarga dari sudut apa? Dari sudut perhatian, masa kita, komitmen terhadap anak-anak. Kita akan dengar apa sahaja masalah yang nak dikongsikan oleh pasangan hidup kita. Kemudian kita layan, kita memberikan perhatian kepada emosinya, kesihatan mentalnya. Ini semua merupakan sunnah, subhanallah, yang kita tak perasan. Jadi sunnah ni bukan hanya perbuatan ataupun amalan spesifik yang ditunjukkan Nabi, tetapi bagaimana cara Nabi itu lakukan dan dia boleh apply pada amalan-amalan yang lain, ya. Jadi maksud saya di sini adalah dengan Nabi kata, dengan Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahli, Rasulullah ni bila dia kat rumah, dia sentiasa berkhidmat, berbakti kepada ahli keluarganya. Dia bersifat umum, apa sahaja keperluan anak, keperluan isterinya, maka bagindalah orang yang pertama berusaha untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Yang ketiga, okey, kita dah katakan tentang niat tadi. Kemudian lillahi ta'ala lah yang pertama. Kemudian kita dah katakan tentang niat untuk mendapat pahala sunnah dan niat untuk kita nak lakukan amalan-amalan sunnah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sekarang kita pergi ke aspek yang ketiga ataupun niat yang ketiga yang kita tak boleh nak lari di dalam nak bina matlamat berkeluarga ni, iaitu niat kita mestilah untuk meraih zuriat yang soleh dan solehah. Kerana kita perlu tanamkan wawasan sebagai suami dan isteri, khususnya lah kena ada wawasan yang kita nak lahirkan zuriat ni, zuriat yang soleh dan solehah, bukan sahaja untuk keselamatan kita dekat akhirat nanti, ya, bukan sahaja dia nak boleh anak-anak kita nanti jadi saham akhirat, dia boleh bawa kita masuk ke dalam syurga. Memang benar, itu semua memang tak dapat dinafikan, matlamat yang baik. Dia jadi apa yang beri syafaat kepada kita nanti.
silakan, boleh. Tapi on top of that, kita tambah lagi. Kita niatkan semoga anak-anakku ni bila dah besar, dia menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna buat masyarakat. Orang yang berguna buat agama dan negara kita. Kerana apa? Kerana masyarakat yang baik, yang sihat, dia datang daripada keluarga yang baik dan sihat. Keluarga yang baik, yang sihat, anak-anak ini datang daripada orang tuanya, daripada suami dan isteri itu. Kalau nak jadi, nak anak yang baik, nak anak yang soleh, terlebih dahulu mak bapak kena soleh lah. Jadi kalau kita niat supaya anak ni membesar, dan aku pastikan aku berusaha sungguh-sungguh dan dengan komitmen insya-Allah, dan usahalah ikhtiar dan sebagainya, doa kepada Allah supaya anak aku ni jadi orang somebody. Jangan jadi nobody je. Jadi orang yang somebody insya-Allah, insya-Allah. Itu kita menggantung harapan dan kita sendiri yang usahalah tarbiyah. Jadi bila kita ada niat tersebut, satu lagi kita niatkan supaya dia menjadi kebanggaan buat Nabi kita. Jadi kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, kan? Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi bila manusia itu memberi manfaat kepada yang lain, dia pula anak kita sendiri, siapa yang tak bangga? Siapa yang tak bangga, kan? Jadi kita perlu untuk berusaha memberikan pendidikan secukupnya, ataupun menghantarkan kepada orang-orang yang kita percaya yang boleh mendidik mereka, guru-guru kita dan sebagainya. Okey, itu adalah matlamat yang ketiga ataupun niat yang ketiga, untuk melahirkan anak-anak yang boleh menyumbang dan berbakti, menyumbang semula kepada masyarakat kita insya-Allah. Dan niat yang keempat ni, niat yang keempat pun perlu juga. Kita niatkan semoga dengan adanya keluarga sendiri, dengan ada keluarga sendiri, mudah-mudahan aku menjadi orang yang lebih bersyukur. Kenapa? Yalah, kerana kadang-kadang kita ni sebagai anak, kita belum faham tentang keperitan, kepayahan orang tua kita membesarkan kita. Mereka dah cukup sabar dengan kita daripada kecil sampailah kita berumah tangga. Jadi sekarang baru kita rasakan sendiri macam mana nak bina keluarga, nak layan pasangan hidup. Kemudian bila ada keluarga, nak membesarkan mereka, kan? Dan bagi mereka yang masih lagi ada orang tua, nak memberikan keseimbangan, balance antara tuntutan-tuntutan yang banyak ini. Tuntutan jaga anak, membesarkan anak, tuntutan sebagai suami, kemudian sebagai isteri, tuntutan sebagai anak yang masih ada orang tua. Kemudian masa pun tak banyak. Orang kata tu time tak banyak, tapi banyak sangat kerja nak buat. Kerja nak buat banyak, tapi time ni dah tak banyak. Jadi macam mana nak mengimbangi, mana keperluan, belum cerita tentang kerja lagi, kan? Tentang ekonomi keluarga lagi. Sekarang susah, ada yang sampai ambil 2 pekerjaan, memang nak terpaksalah keperluan ekonomi keluarga tersebut. Jadi mungkin kurang masa untuk keluarga, kurang masa untuk orang tuanya. Jadi sekarang baru kita faham, susah payah orang tua kita dulu sabar dengan kita, ya. Lagi-lagi kalau kita lah, lebih lagi saya ke apa dulu, terlalu baik lah, mungkin terlalu baik sangat, sabar orang tua kita, nak besarkan kita. Kalau boleh saja mereka buang kita, kalau dah tak sabar, tapi tetap mereka sabar dan mereka tetap pelihara kita dan kasih kita cukup makan. Jadi sampailah waktunya bila kita nak akad nikah, bila kita terima cahaya mata pertama, daripada situlah kita akan rasa subhanallah, susahlah juga parenting, susahlah juga orang kata tu nak besarkan anak. Jadi dari masa ke semasa kita akan buat muhasabah kembali. Apa sahaja yang kita lakukan terhadap ahli keluarga kita, kita akan terkenang segala jasa dan pengorbanan orang tua kita supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Beginilah sifat Nabi SAW juga. Bila Nabi walaupun dijanjikan syurga, Nabi tetap lakukan solat yang banyak, Nabi tetap sujud, minta ampun, istighfar 70 kali, 100 kali satu hari. Dan ditanya kepada Nabi lah, kenapa engkau ni dah dijamin syurga pun masih lagi solat, sujud yang lama, kan? Maka Nabi jawab, afala akuna abdan syakura, apatah tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur. Jadi nak memupuk sifat kesyukuran ini juga perlukan pada usaha
kesedaran. Kesedaran kan sometimes kita tak lalui secara personal ataupun secara direct, maka kita tak akan tahu bagaimana payahnya, jeritnya sesuatu pekerjaan tersebut. Apabila kita sendiri melaluinya, maka kita akan more appreciative, kita akan rasa lebih menghargai orang yang pernah susah payah membesarkan kita. Itulah niat yang keempat yang saya rasa sangat-sangat perlu dalam kehidupan berkeluarga. Alhamdulillah, jadi inilah merupakan matlamat-matlamat yang harus ada di dalam berkeluarga. Kerana kita tahu, kita orang yang beriman, kita bukan hanya hidup di dunia, kita juga akan nanti hidup di akhirat. Jadi di antara keluarga yang berjaya lah, yang saya belajar daripada orang tua, daripada guru-guru kita, penceramah di sana sini kan, ialah untuk kita ada wawasan. Orang yang ada wawasan bukan untuk dunia sahaja, tapi wawasan untuk akhirat. Kerana ada sebahagian keluarga, even keluarga-keluarga di luar sana pun mereka ada matlamat kan. Keluarga orang yang bukan Islam pun mereka ada matlamat. Mereka pun ada wawasan, mereka ada financial goal. Mereka ada wawasan dalam kewangan mereka. By tahun berapa, by umur berapa mereka nak retire kan. Kemudian ada education goal untuk anak-anak. Kalau boleh anak tu masuk ke Oxford, contohnya lah. Anak-anak tu dah besar, kalau boleh semua dah ada doktor, dapat peringkat ijazah PhD kan. Jadi mereka ada matlamat, ada wawasan, mereka nak lihat anak-anak mereka berjaya sampai mana. So once kalau dah reach that goal, dah dapat PhD anak-anak mereka ataupun dah dapat sekurang-kurangnya dapat satu benchmark kejayaan dan mereka dah rasa puas. Begitu juga di kalangan orang beriman, kita pun ada wawasan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia tadi kita katakan kita punya wawasan adalah untuk pastikan anak-anak ini berjaya untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Jadi somebody. Okay? It can be jadi apa sahajalah. Tak kisah jadi apa. Islam pun tak suruh semua orang jadi doktor, tak suruh semua orang jadi asatizah. Tapi asalkan dia jadi orang yang baik dan berguna. Dia bukan baik untuk diri dia, bukan untuk hanya ahli keluarga dia, tapi orang yang berguna buat manusia yang lain, maknanya untuk masyarakat yang lain. Kerana apa? Kalau anak tu menjadi berguna buat masyarakat secara umum, secara luas, maka dia mencerminkan kehebatan dan keindahan Islam juga. Jadi sebab tu Nabi bangga. Nabi bangga dengan bilangan anak-anak yang banyak, dengan zuriat yang banyak, dengan umat dia yang banyak, kerana yang umat yang banyak ni yang akan memberi contribution yang banyak kepada kesejahteraan dunia. Ini untuk dunia, belum lagi kata negeri kita, tapi untuk dunia. Subhanallah. Jadi untuk keluarga Islam, matlamat dia macam mana? Matlamat dia selalu kita dah doa. Selalu kita doa di dalam solat lah. Bila dah pengakhiran, di hujung-hujung doa, kita akan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, anugerahkan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kita nak kena dapatkan dua-dua kebaikan. Kebaikan di dunia maknanya ada wawasan yang kita nak capai dan juga ada wawasan dekat akhirat. Ada orang kata tak apalah masuk syurga je dah okey. Tidak. Tapi matlamat dan wawasan kita adalah kita pastikan kita, diri kita, pasangan hidup kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita semua akan sama-sama masuk syurga dan sama-sama akan jumpa nanti. Itulah wawasan yang terakam di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nanti kita orang-orang beriman insya-Allah, insya-Allah semua katakan amin dalam Facebook ni amin kita semua beriman akan dimasukkan ke dalam syurga, akan diketemukan kembali, kita semua akan jumpa balik dengan ahli keluarga kita. Alatsnahum dzurriyyatahum, mereka akan dipertemukan kembali zuriat-zuriat mereka. Once bila orang-orang beriman ni masuk ke dalam syurga, kalau dekat dunia mereka ada keluarga, mereka akan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Jadi happy family balik. Mungkin jumpa anak dia, cucu dia, yang dia pun akan dipertemukan kembali dengan bapaknya, dengan ibu bapaknya, dengan datuk dia, sampailah keturunan dan generasi atas dan generasi ke bawah. Macam itulah Allah gambarkan. Ini wawasan kita. Wawasan kita dekat akhirat. Tak boleh berhenti kat dunia sahaja. Tak boleh. Wawasan kita nak
jumpa balik nanti dekat akhirat. Dia begitu juga dalam surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yanzuruna. Ahli syurga ini nanti mereka akan dikurniakan kesenangan yang banyaklah, berbentuk nikmat-nikmat yang banyak, buah-buahan, makanan, semualah. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Kata ulama, pasangan tu sama ada pasangan dekat syurga nanti ataupun pasangan yang kat dunia. Jadi kita akan jumpa balik. Kita akan jumpa balik semua dekat syurga, dan itulah matlamat sebenar kita lah. Matlamat kita bukan kat dunia, tuan-tuan dan puan. Kita bukannya hidup lama mana pun dekat dunia ni. Jadi memang kita susah payah kat dunia ni, tapi insya-Allah kita berusaha keras, rajin kerja, bercucuk tanam untuk apa? Menuainya waktu tuainya nanti dekat akhirat bersama ahli keluarga semua, insya-Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan, kekuatan, bimbingan, mempermudahkan segala urusan kita untuk kita bina satu keluarga yang bahagia, yang cemerlang. Untuk nak bina keluarga ini, saya yakin bukanlah senang. Cakap banyak Ustaz, tapi sebenarnya bukan senang. Dan saya pun minta doalah daripada semua agar keluarga saya juga diberikan kekuatan, diri saya terutamanya, untuk sama-sama kita bina. Dan saya kira memang kita perlukan sokongan antara satu sama yang lain. Cakap pasal sokongan ini, walaupun kita dah draw, semua orang boleh draw kita punya matlamat lah. Semua orang boleh lakarkan tujuan matlamat, wawasan. Tapi bagaimana untuk merealisasikan apa yang kita impikan itu? Perlu pada usaha yang pertama. Yang kedua sebenarnya sokongan. Sokongan daripada orang sekeliling. Jadi penting sekali support system. Jangan segan-segan kalau kita perlukan bantuan daripada sesiapa sekalipun. Kita pertama sekali, diri kita sendiri, kita tak tahu semua perkara. Kalau nak bina keluarga yang bermatlamat dan berwawasan, keluarga yang berjaya, kita kena ada beberapa kawan-kawan ataupun networking yang kuat lah, untuk memberikan, kalau sekiranya kita perlukan apa-apa bantuan lah, bantuan dari sudut ilmu, kepakaran dan sebagainya, maka kita harus minta bantuan dan pertolongan daripada mereka. Seperti mana ini sendiri yang ditunjukkan oleh para sahabat kita. Di dalam mereka pun ada masalah di dalam nak bina keluarga, nak membesarkan anak. Di antara orang yang membantu mereka itu adalah Nabi sendiri. Jadi Nabi adalah sebahagian daripada support system mereka. Dan kalau ada masalah dalam rumah tangga, Nabi juga yang orang pertama mereka cari. Dan bila sahabat tu ada problem dengan anak-anak, kan, mereka tahu nak rujuk pada siapa. Kalau Nabi tak ada waktu tu pun, mereka akan rujuk kepada sahabat-sahabat yang agung dan senior. Jadi saya kira itu adalah satu sunnah, satu lumrah semula jadi, di mana Allah ciptakan manusia ini sebagai satu masyarakat. Jadi kalau kita perlukan apa-apa bantuan, kerana kita masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada kekuatan, kemungkinan kekuatan yang kita tak ada tu ada pada diri orang lain, yang kita jangan segan silu tanyakan, minta bantuan. Kalau dalam bidang finance, contohnya dalam urusan kewangan, keluarga ni kita nak cakap, kalau keluarga yang berjaya, kerohanian, tapi kewangan tak kuat pun tak boleh juga. Dan Islam pun menitik beratkan tentang kewangan. Kemudian kita tak ada kepakaran tentang pengurusan kewangan. Maka di sinilah perlu untuk tanya kepada orang yang ahlinya, minta pendapat, mengirakan dan sebagainya. Itu sebahagian daripada contoh-contoh lah. Baiklah, semoga Allah SWT berkati kehidupan anda semua, insya-Allah, dan golongan kita di kalangan orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Ma'az Salim, satu penyampaian yang sangat menarik, sangat penting untuk sama-sama kita muhasabah sebagai kita, sebagai terutamanya sebagai kepada sang suami, yang untuk membimbing keluarga. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ma'az Salim semuanya poin-poin yang sangat penting untuk kita untuk sama-sama muhasabah. Yang saya boleh ambil satu poin untuk sama-sama kita renungkan ialah, kata Ustaz, setiap pasangan itu mesti ada wawasan untuk mendapatkan zuriat yang soleh. Bukan itu sahaja, bahkan
yang memberi manfaat. Yang soleh biasanya kepada ibu bapa, kalau memberi manfaat kepada orang lain juga. Masya Allah. Satu perkara yang perlu kita bermuhasabahkan untuk melahirkan zuriat yang soleh dan juga solehah, yang baik. Jadi itulah sebenarnya dambaan setiap pasangan di muka bumi ini, iaitu untuk dapatkan anak-anak yang baik. Jadi anak yang baik itu terdidik daripada ibu bapa yang baik juga, Masya Allah. Jadi semogalah kita boleh muhasabah bersama, kita perbaiki diri kita. InsyaAllah bila kita niat untuk memperbaiki diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita dalam mendidik dan juga membimbing keluarga kita, insyaAllah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujungnya program pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan berikutnya, dengan pada minggu yang sama, iaitu minggu ketiga, hari yang sama, hari Sabtu, masa yang sama, iaitu selepas solat maghrib. Jadi tunggu dengan poster ataupun makluman daripada kami seterusnya, insya-Allah. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.